Okey, murid-murid, kita akan masuk ke topik algoritma bab 3. Okey, algoritma bab 3. Okey, untuk bab 3 ni, topik pertama kita ialah membangunkan algoritma. Kita nak bangunkan algoritma. So, kita mesti tahulah. Okey, apa maksud algoritma? Okey, maksud algoritma. Lepas itu kita menulis shortcut. Kita menulis shortcut. Apa itu shortcut? Nanti cikgu ajar. Kemudian kita akan melukis. Selepas shortcut, kita akan menulis cata alur. Okey, cata alur ada banyak jenis lah. So, nanti kita akan belajar nanti. Okey, ini contoh algoritma. Okey, dalam kehidupan harian kita. Okey, banyak algoritma yang kita guna dalam kehidupan kita. Contohnya, okey, memasak. Okey, mengikut buku resipi. Ini biasanya orang yang pertama kali belajar memasak lah. Okey, khasnya waktu sekarang MCO kan. So, banyak memasak di rumah. Okey, ini contoh saja. Okey, resipi kari ayam contohnya. So, kalau kita nak masak kari ayam, kita perlu ikut resipi di sini semuanya lah. Okey, semua resipi di sini, contoh-contoh resipi. Okey, kita biasanya kalau kali pertama, kita akan ikut lebih kurang 100% lah apa yang dia hendak di sini. Supaya hasil kita adalah betul lah. Okey, masakan kita sedap lah. Okey, ini bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Okey, ini cara dia. Nah, cara pun biasanya kita ikut dari 1 sampai 6. Kecuali kita sudah pakar lah, sudah biasa memasak ni, baru kita tak ikut sangat ini langkah ni. Okey, untuk ini tak perlu kamu salin nota ni. Ini hanya cikgu bagilah contoh algoritma yang perlu anda salin. Okey, tajuk ni algoritma. Kemudian, okey, ini objektifnya apa yang kamu akan belajar. Okey, ini contoh lah. Okey, kamu boleh tulis contoh algoritma memasak mengikut buku resipi. Contohnya, resipi kari ayam. Itu saja. Yang ni saya tak perlu salin lah. Okey, ini langkah-langkah pun tak perlu salin. Okey, ini contoh. Ini boleh tulis. Tak perlu lukis ini. Hanya kamu tulis contoh dia. Algoritma dalam kehidupan harian sebagai seorang pelajar. Okey, contohnya menggunakan kalkulator. Okey, contohnya kita nak menekankan 3.9 kuasa 2. Macam mana nak tekan dalam kalkulator? Sebab ini sudah biasa kita tekan. Kita tak anggap dia sebagai macam algoritma lah. Sebenarnya kita ikut algoritma sebenarnya. Okey, langkah-langkah di sini. Okey, kuasa 3 bukan kuasa 2. Okey, satu lagi. Ini selalu kita buat sekarang. Mengisi semula kredit telefon bimbit kita. Okey, apa langkah perlu kita ikut? Ini tak perlu kamu salin ini. Tapi kamu salin ini sajalah tajuk dia. Okey, tajuk dia menggunakan kalkulator membuat isian semula kredit telefon bimbit. Itu ialah contoh algoritma. Okey. Sekarang, apa maksud algoritma dalam perkomputeran kita, dalam alam komputer? Okey, ini maksudnya. Okey, langkah yang jelas. Okey, kita menyatakan apa tindakan yang kita perlu laksanakan. Macam kita masak kari tadi kan. Langkah 1, langkah 2. Apa perlu kita buat? Okey, urutan tindakan untuk selesaikan sesuatu masalah. Okey, contohnya sekarang. Kita nak bangunkan MySejahtera. Sebelum mereka bangunkan MySejahtera, mereka mesti ada buat satu algoritma lah. Okey, langkah yang perlu mereka buat. Okay, sebelum mereka menghasilkan MySejahtera. Okey, perkara penting. Okey, nanti juga akan terangkan satu persatu ni. Semasa menulis algoritma. Okey, langkah pertama. Okey, dia perlu ditulis dalam bahasa yang difahami oleh manusia. Kalau kita di Malaysia, kita boleh guna BM atau BI.
Oke, kalau di China sana mereka guna bahasa Cina. Kalau Arab mungkin boleh mereka menggunakan bahasa Arab. Kalau India mereka boleh gunakan bahasa India lah. Oke. Setiap langkah perlu dilaksanakan dan dihuraikan dengan jelas. Oke, ini pun penting juga. Dia punya urutan dia. Dia punya susunan perlu betul. Nanti juga akan beri satu contoh. Kalau urutan tak betul macam mana. Oke. So, algoritma mesti mempunyai kesudahan. Maksudnya dia mesti menghasilkan sesuatu output. Kalau masak kali, mesti hasilnya kali, bukan benda lain lah. Okay, dia mesti ada kesudahannya. Mesti ya. Mesti ada hasil lah. Kita dalam komputer kita panggil sebagai output. Okay, output. Okay, langkah pertama. Tadi sudah berapa langkah? 4 langkah kan. So, cikgu akan terangkan satu langkah. Satu demi satu setiap langkah ni. Okay, langkah pertama. Apa contohnya? Okay, apa contohnya algoritma dalam langkah pertama? Langkah pertama apa dah? Okay, guna bahasa yang mudah difahami manusia. Okay, ini contoh. Okay, ini contoh algoritma menguji kefungsian lampu. Okay, contohnya sekarang selalunya tak ada di English ini dah selalu breakout kan? Okay, so macam mana kamu nak semak? Okay, lampu kita rosak ke tidak? Okay, langkah pertama kita mesti tulis yang betul lah. Okay, plug kita adakah diparamkan? Maksudnya di-plug ke dalam soket. Ini bahasa BM. Okay, plug diparam ke soket. Okay, jika tidak, paramkan maksudnya plug ke dalam soket lah. Okay, lepas itu semak sama ada switch soket dipasang. Kalau tidak dipasang, kita pasangnya. Lepas itu kita pasang lampu. Okay, lampu menyala ke tidak? Okay, kalau lampu tidak menyala, kita terus pergi ke kalau lampu menyala, kita terus pergi ke 7. Selesailah 7. Habis lampu sudah menyala kan, so tak perlu buat apa-apa. Tapi kalau lampu tidak menyala, okay, kita semak mentol bakar ke tidak. Kalau tak bakar, minta ibu bapa lah. Ini contoh saja lah. Okay. Kalau mentol terbakar, apa perlu kita buat? Ganti baru. Kalau tak ada stok, kita beli baru lah. Ini contoh lah. Contoh. Okay. Menguji kefungsian lampu. So, ini langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah susunannya. Mana tahu exam nanti kalau soalan ni minta kamu susunan. Okay. Mana satu pertama, kedua, ketiga sampai habis. Okay. Okay, langkah kedua. Perlu dihuraikan dengan jelas. Setiap langkah itu perlu dihurai dengan jelas. Okay, cukup contoh di sini. Cukup bagi satu contoh. Mana satu yang tidak jelas? Ini tak jelas lah. Okay, ayatnya. Pilih satu nombor yang lebih besar. Adalah tidak jelas. Kurang jelas lah. Tidak sesuai. Okay, macam mana yang lebih bagus? Pilih satu nombor yang lebih besar daripada 1000. Ini lebih bagus lah. Contohnya, kalau kita pergi pasar kan, ibu bapa kata, belikan lampu, contohnya. Okay. So, ibu bapa mesti beritahu lampu apa yang dibeli. Jangan beli salah lah. Okay. Ada warna kuning, ada warna putih. Mentol pun banyak jenis lah. So, perlu beritahu. Okay. Pilih satu mentol yang sesuai lah. Okay. Ini lebih jelas. Ini contoh lah. Ini kurang jelas. Okay. Kita tengok susunan tadi. Okay. Tadi dihurai yang jelas. Yang ini ialah urutan. Susunan betul ke tidak? Okay. Okay. Algoritma 2 ni. Contohnya pelajar ni. Adakah urutan langkah disusun dengan betul? Langkah pertama. Ikat tali leher. Okay. Ikat. Pakai baju sekolah. Sikat rambut. Pakai kasut. Pakai sarung kaki. Okay. Pakai kasut. Pakai sarung kaki. Betul ke tidak? Adakah ini kemas? Ini susunannya lah maksudnya. Okay. Okay. Kita tengok yang kedua. Okay. Mana satu lebih kemas? Ini
Ya, algoritma 2 ataupun algoritma 1. Okey, kenapa dia kemas? Okey, urutan dia macam mana? Pakai baju sekolah dulu, ikat tali leher, sikat rambut, pakai sarung tangan, sarung kaki, pakai kasut sekolah. Barulah kemas. Ini urutan salah. Okey, ini urutan yang betul lah. So, waktu kita menulis algoritma mesti tulis dengan betul. Okey. So, ini langkah 4 langkah tadi lah. Okey, satu lagi. Ni. Algoritma mesti mempunyai kesudahan ini tercicil, tidak ada dalam nota. Okey, cikgu tambah di sini. Maksudnya, dia mesti ada output dia lah. Okey, contoh di sini semua ada output kan. Pilih satu nombor lebih besar, ada output lah. Okey, kita mesti ada satu nombor lebih besar daripada 1000. Okey, ini. Sekali, pelajar ni kemas. Semua sudah pasang pakai. Ini maksudnya output dia lah. Okay, output di sini pelajar berpakaian kemas. Kalau masakan kali tadi, akhir sekali masakannya ialah kali ayam. Itu maksudnya ada kesudahan menghasilkan output, okay, yang bermakna. Okay, itu algoritma yang keempat. Okay, itu sudah habis. Okay, sekarang kita masuk ke sini. Algoritma boleh diwakili dengan dua cara. Pertama, kita gunakan carta alur yang warna merah ni. Lepas itu, shortcut. Maksudnya, mulai tingkatan 1 sampai tingkatan 3, kamu akan belajar dua benda ni lah. Carta alur, shortcut. So, kalau ada buat projek, yang ni kamu perlukan dalam membuat projek ni. Okey, kita tengok yang pertama. Carta alur. Apa maksud carta alur? Okey, simbol grafik. Nanti juga tunjukkan macam mana simbol grafik. Dia ada gali lurus, anak panah. Okey, nanti bentuk geometri untuk mewakili urutan. Nanti cikgu tunjukkan. Okey, shortcut. Shortcut, okey, adalah daripada algoritma. Okey, dia menghasilkan langkah-langkah algoritma. Okey, menggunakan ayat yang diringkas, yang jelas lah. Okey, yang jelas. Okay, kita tengok ini contoh carta alur untuk menguji kefungsian lampu tadi. Okay, langkah 1 ini. Dia mesti dengan mula. Okay, ini nanti cukup ajar. Macam mana kita menghasilkan ini sambungan. Sini habis, sambung di sini. Sebab cikgu tak dapat sambung di sini. Nanti terlalu kecil tak nampak. Okay, cikgu letak di sini. Sepatutnya ini letak di bawah. Kalau buku kamu panjang, kamu boleh sambung di sini. Okey, ini ialah contoh carta alur. Ini anak panah, dia guna anak panah. Ini simbol geometri. Ini bunjur, ini segi 4 tepat. Ini ialah rembus. Okey. Dia ada maksud. Ini contoh shortcut. Okey, contoh shortcut. Ini huruf besar. Mesti kata-kata digunakan huruf besar lah. Okey, ini shortcut. Tapi selalunya kita tulis tak perlulah. Kita tulis biasa saja. Ini contoh shortcut. Okay. Okay. Di sini. Kita shortcut dan carta alur ni dia ada tiga jenis. Okay. Ada 3 jenis pilihan. Okay. Shortcut dan pilihan. Okay. Yang pertama, tunggal. Dua pilihan. Berbagai pilihan. Okay. Tunggal maksudnya 1. Dua pilihan maksudnya 2. Berbagai maksudnya banyaklah pilihan. Nanti kita tengok satu-satu. Okey, maksud pilihan tunggal. Dia hanya mempunyai satu pilihan saja. Okey, untuk membuat sesuatu tindakan. Contohnya, ini. Contoh shortcut. Okey, jika plug tidak dipalamkan ke dalam soket, palamkan plug ke dalam soket tamat. Okey, jika ini maksudnya satu saja. Okey, tunggal. Okey, contoh ni. Satu tindakan saja. Okey. Ini bulatan maksudnya sambungan. Dia ada carta alur atas itu ada lagi lah. Okey, mula tamat. Okey, ini kita tulis di sini. Okey. Okey, dipalam ke dalam soket. Okey, ya. Okey, tutup habis. Okey, kalau tidak, palamkan soket
ke dalam. So, socket. Okay. Ini contoh tunggal. Okay. Kita tengok ni. Kalau double selection, dia ada dua tindakan atau dua set tindakan. Okay. Kita tengok. Ini dia. Jika memenuhi syarat, okay, laksanakan set tindakan A. Kalau tidak, tindakan B. Okay, ini ada dua set lah. Set pertama, set kedua. Itu tindakan dia lah. Okay, pertama dan kedua. Okay. Pelbagai pilihan. Okay, dia ada lebih daripada dua pilihan. Okay, ini contoh. Ini selalu kita guna dalam ujian kita lah. Okay, banyak pilihan di sini. Okay, jika maka 80, maka ada A. Lebih 70, B. Lebih 60, C. Kalau 85 di mana? Sini kan? Lebih. So, A lah. Anda dapat A. Kalau 50 lebih daripada 60, tidak. Dia akan dapat D lah. Ini contohnya lah. Pelbagai pilihan. Okay, last kali. Ini dipanggil sebagai relational operator. Pengenalian hubungan. Ada banyak kan kita jumpa di sini. Apa nama simbol ni semua. Okay, ini dia simbol. Lebih besar atau sama dengan. Okay, simbol-simbol macam ni kita panggil dia sebagai pengenali hubungan. Relational operator. Nama ni sendiri anda tahu. Nama ni. Pengenali hubungan. Okay, maksud saya ini faham lah kan. Ini kurang sama dengan. Okay, kalau tak faham nanti kita bincang dalam WhatsApp ini. Ini biasanya kita gunakan lah dalam matematik. Okay. Dalam komputer pun ada banyak guna ni. Hasil game, MySejahtera pun semua ada guna simbol ni. Okay, itu sahaja pembelajaran kita. Okay, sekian, terima kasih.